Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita menjadi teman kita, orang yang tengah bekerja, orang yang tengah buat aktiviti di tengah hari Isnin. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Lin, dihantarkan kepada Abang melalui email. Katanya berlaku pada tahun 1990-an dan pada waktu tu dia masih lagi belajar dekat sekolah rendah dan dia duduk dekat satu Felda, tapi tak pula dia beritahu dekat Abang mana lokasi Felda untuk cerita kali ini. Daripada kecil sampailah dia sekolah rendah pada waktu tu, memang dia ada satu cita-cita yang berbeza daripada orang lain. Kalau orang lain dekat sekolah ditanya nak jadi apa, selain daripada polis, dia orang nak jadi bomber, cikgu dan juga saintis, doktor. Tapi kalau orang tanya Lin apa yang Lin nak jadi, dia akan beritahu cikgu dia nak jadi seorang ahli angkasawan ataupun astronot. Sebabnya dia sangat suka dengan langit. Setiap kali dia tengok langit, dia rasa tenang. Dan dia percaya dekat langit tu ada banyak rahsia yang belum pernah manusia terokai lagi. Disebabkan tu setiap malam Lin kata dia suka tengok ke arah langit. Banyak benda yang dia boleh nampak dekat langit, terutama cahaya-cahaya yang melintas. Itu adalah batu-batu meteorit kan, yang melintas, dan ada kalanya cahayanya cukup besar. Kadang-kadang cahayanya kecil-kecil aja. Selain daripada cahaya-cahaya yang melintas, ada juga Lin tengok pergerakan awan, dan yang paling menarik perhatian dia adalah bulan. Dalam bulan-bulan tertentu, keadaan ataupun warna bulan memang cukup terang, cukup cantik. Jadi membuatkan Lin rasa bersemangat nak jadi seorang angkasawan. Dia nak naik ke langit, nak tengok bulan tu secara tepat depan mata. Lagi-lagi pula dia kata pada waktu tu belum ada lagi orang Malaysia yang berani ataupun diberi peluang untuk jadi angkasawan. Jadi dia kata tak salah untuk dia seorang angkasawan perempuan satu hari nanti. Tapi setiap kali dia beritahu dengan cikgu dia cita-citanya, cikgu dia kata untunglah. Bukan apa, pada waktu tu kan kita negara kita masih lagi membangun kan, jadi benda tu agak sukar jugalah. Yang penting ada cita-cita. Okey, Lin kata dia memang suka tengok langit, terutama sekali waktu lepas mandi. Dekat kawasan Felda pada waktu tu, bilik airnya terletak dekat luar dan bilik airnya tak ada bumbung, hanya ada dinding saja. Tapi jangan risau, kata Lin, kalau anak-anak dara ataupun orang perempuan mandi, dia tak akan mudah-mudah untuk diintai sebab dinding bilik airnya cukup tinggi dan cukup rapat-rapat kedudukan dindingnya. Dengan kata lain, kalau ada orang yang cuba nak mengintai, memang tak akan boleh dan silap-silap hari bulan kena papah dengan orang kampung. Dan setiap kali Lin mandi, dia akan ambil masa yang lama. Sambil mandi, dia akan pandang ke langit. Tapi pada hari kejadian, dia mengubah cita-citanya menjadi benda lain, menjadi cita-cita yang lain. Sebab dia kata pada waktu tu, dia tak sangka dia melihat sesuatu di langit yang menyebabkan dia cukup takut nak pandang langit pada satu jangka masa yang cukup lama. Macam biasa pada hari kejadian, Lin suka mandi lewat malam. Lebih kurang pukul 10 malam baru dia mandi. Sebenarnya mak bapak dia tak kasih dia mandi malam-malam sangat. Sebabnya bahaya sebagai anak dara. Kalau ada orang nak buat jahat, orang tak fikir. Jadi dia fikir tak ada apa-apalah. Sebab dekat rumah dia ada ayah dia, ada mak dia dan ada adik-beradik yang lain. Kalau ada orang nak buat jahat pun cepat-cepat dijerit untuk pastikan orang tu cepat-cepat ditangkap. Macam biasa dia kata, lepas mandi dia akan pandang langit. Sambil mandi dia akan pandang langit. Seronok benar dia kata dia tengok langit. Pada waktu tu, selepas dia habis mandi, dia terus pandang ke langit. Tapi kali ini dia kata pada malam tu ada sesuatu benda yang agak pelik. Kedudukan bulan agak berbeza daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Dan keadaan malam pada waktu tu cukup cerah berbanding daripada malam-malam yang lain. Dengan kata lain, Lin boleh nampak pergerakan awan. Dan awan yang bergerak pada waktu tu sangat laju. Mungkin disebabkan di kawasan atas, maksudnya di kawasan ruang udara atas, anginnya agak kuat berbanding di kawasan bawah.
Sebab pada waktu tu Lin kata dia tak rasa pun ada tiupan angin. Tapi gerakan awan tu agak berbeza dan agak cepat. Tapi Lin terus je lah duduk dekat dalam bilik air, pandang ke arah langit, tengok pergerakan awan, tengok bulan. Cukup cantik dia kata bulan pada waktu tu. Tiba-tiba berlaku satu peristiwa yang pelik. Kedudukan bulan tetap di tempatnya. Tapi kedudukan awan mula berubah. Kesemua awan berkumpul dekat kawasan bulan. Mana logik? Dia kata memang tak logik. Sebabnya kalau angin bertiup adalah dalam satu arah. Kalau dia nak berubah arah pun taklah begitu cepat. Tapi kedudukan awan pada waktu tu berubah, berkumpul, mengelilingi bulan. Dan yang paling menakutkan lagi, kata Lin, awan tu berkumpul dan membentuk satu muka manusia. Yang mana bulan menjadi titik mata. Dan seolah-olah mata tu memandang ke arah Lin. Waktu tu Lin cukup takut. Dia cuba tundukkan kepala dan biarkan dalam beberapa minit. Dengan harapan bulan tu akan berserak dan tidak membentuk muka semula. Tapi selepas beberapa minit Lin tunduk dan pandang semula ke arah langit, masih lagi kedudukan awan membentuk muka, dan kali ini cukup jelas kata Lin. Muka yang terbentuk muka seperti seorang manusia lelaki dengan sebelah matanya tertutup, sebelah lagi matanya cukup cerah. Dan mata itu adalah bulan. Ada telinga, ada hidung, ada mulut. Lin menggigil bila tengok ke arah langit pada waktu tu. Mengelabah dia keluar daripada bilik air dalam keadaan menangis. Cepat-cepat dia naik ke atas rumah. Mak bapak dia tanya, dah kenapa? Itu dah aku kata, jangan kau mandi tengah malam. Takut benda-benda lain. Ini mesti nampak Makcik Rockers melintas dekat atas bilik air. Tak, kata Lin. Ada awan-awan tu membentuk muka. Lin beritahu apa yang dia nampak. Sebab dia kata dia dah dalam keadaan yang cukup ketakutan. Mak bapak dia terus pergi ke arah tingkap dan tengok seperti apa yang Lin maksudkan. Tapi tak ada apa pun yang mencurigakan. Kedudukan awan semuanya berserak macam biasa. Dikatakan Lin mungkin berhalusinasi. Berangan sangatlah dia kata, banyak sangat tengok langit. Tapi Lin bersumpah pada mak ayah dia yang memang betul-betul dia nampak kedudukan awan itu membentuk muka dengan mata sebelahnya tertutup. Dan sejak daripada tu, Lin tak berani nak tengok langit lagi. Sebab dia takut kalau dia tengok langit pada waktu malam akan muncul muka yang sama. Walaupun umur Lin sudah pun mencecah lebih daripada 30-an, tapi dia masih lagi ingat sehingga hari ini muka yang terbentuk daripada awan. Kalau ikut logik, muka yang terbentuk daripada awan pastilah ada bonggol-bonggol awannya. Tapi pada waktu dia lihat di malam itu, mukanya cukup licin macam muka manusia betul-betul. Cumanya dia terbentuk asalnya daripada gumpalan awan. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Azimah, berlaku dekat satu kawasan dekat Sarawak, iaitu kawasan Batu Kawah, berlaku pada tahun 1980-an. Sebenarnya ini bukanlah pengalaman Azimah, tapi pengalaman almarhum ibundanya dan diceritakan kepada anak-anak. Pada waktu kejadian, Azimah masih lagi sekolah rendah. Mereka sekeluarga hidup memang syukurlah boleh meneruskan hidup. Ayah bekerja dengan berhempas pulas untuk menyara satu keluarga. Disebabkan tu, si ibu dia, waktu tu masih lagi sihat, masih lagi muda dia kata, si ibu bekerja buat kuih. Tujuannya adalah untuk menampung perbelanjaan satu keluarga. Dan disebabkan ibunya buat kuih, sambil-sambil tu buat nasi lemak untuk jualan, si ibu tadi kenalah bangun awal. Sebab nak buat kuih, kalau buat kuih awal sangat takut intinya basi. Disambung pula kena buat nasi lemak, bihun goreng, mi goreng. Jadi dengan kata lain, pukul 3 pagi si ibu ni dah bangun. Tapi si ibu tak pernah merungut. Sebab dia kata dengan harapan, dengan doa, anak-anak dia akan terus sihat, terus berjaya dalam apa jua yang anak dia lakukan. Dia tak nak anak-anak dia terbeban. Dia tak nak anak-anak dia tersekat pelajarannya. Jadi pengorbanan mak ayah Azimah pada waktu tu, dia kata dia cukup ingat dan cukup terasa sampai ke hati. Dalam banyak-banyak kejadian sewaktu mak dia bangun awal, macam biasalah, kita kalau bangun terlalu awal sangat duduk buat kerja, memang akan jumpa benda-benda pelik-pelik. Tak benda baik, benda buruk. Cerita mak Azimah ni memang benda yang tak berapa nak baik lah.
Jadi dia kata waktu pukul 3 pagi bangun memang banyak kejadian pelik-pelik. Tapi kejadian yang satu ni betul-betul menekap di kepala dan ingatan keluarga Azimah Azimah semuanya. Jadi mak dia cerita, pada satu hari tu, mak dia bangun pukul 3 pagi. Waktu tu dia kata memang bangun agak ngantuk lah untuk menyegarkan badan. Mak dia akan basuh muka, buat semayang dulu, semayang hajat, semayang tahajud semua. Selepas tu mak dia tak terus-terus buat kuih. Memang menjadi kebiasaan mak dia akan pergi ke belakang rumah. Lupa abang nak beritahu, rumah ni adalah rumah teres. Dekat Batu Rawa ni rumah teres. Jadi rumah sebelah menyebelah agak dekat lah kan, sebelah menyebelah je. Tak adalah takut sangat. Kat kawasan belakang rumah tu, mak dia tempatkan beberapa pasu bunga dan mak dia memang sayang bunga. Tujuannya mak dia bangun pagi, siap-siap bangun pagi, selepas habis tahajud, siram pokok bunga sebelum buat kuih. Tujuannya ada dua. Satu, kalau tak sempat siram bunga, nanti takut bunganya mati. Kadang-kadang balik daripada jualan, hari dah meninggi kan. Jadi tak sempat nak siram bunga. Dan disebabkan tu mak dia ambil keputusan untuk siram bunga setiap kali pukul 3 pagi. 3.30 lepas habis semayang baru siram bunga. Pada hari kejadian tu, pukul 3 pagi macam biasa semayang, pukul 3.30 keluar daripada rumah, mak dia seorang-seorang kat belakang rumah siram semua pokok bunga. Tengah mak dia siram-siram pokok bunga, tiba-tiba mak dia nampak satu benda yang agak pelik, iaitu jiran selang 2-3 rumah. Jiran selang serumah daripada rumah mereka buang sisa makanan dekat dalam longkang. Waktu tu jiran tu masih lagi belum tidur. Jadi apa yang jiran tu buat, si ibu ni tadi, si emak ni tadi boleh nampak dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, kari ayam, kerak-kerak nasi dibuang ke dalam longkang. Ada dua benda yang tak sepatutnya. Satu, kalau dibuang dalam longkang, longkang tu sumbat, nanti jadi nyamuk. Marahlah si mak tadi. Dan yang keduanya, itu kan makanan, kalau tak boleh nak dibuat, nak di-recycle makanan tu, janganlah dibuang dalam longkang macam tu aja. Rasa buruk rasanya. Macam tak menghormati makanan tu. Tapi nak buat macam mana? Kalau nak tegur jiran-jiran, takut nanti sakit hati, jadi lain pula cerita ni, jadi gaduh. Jadi malam pertama tu mak dia tengok, alah kesian banyak makanan dibuang dekat dalam longkang. Mak dia pun biarlah. Habis-habis tu mak dia pun masuklah dalam rumah, buatlah kuih macam biasa. Itu malam pertama. Malam kedua, waktu tu mak dia bangun pukul 3 pagi dan benda macam biasa, rutin keluar daripada rumah, siram pokok bunga dulu. Waktu mak dia siram pokok bunga, tiba-tiba mak dia dengar macam ada orang menangis. Rasa macam tak sedap hati. Mak dia ambil lampu picit. Berani ni. Mak dia ambil lampu picit, suluh. Mana datang orang menangis ni? Dia kata macam ada suara orang menangis, tapi tak dapat nak pastikanlah sama ada suara perempuan ataupun suara budak kecil. Tapi memang jelas bunyi suara menangis tu. Mak dia suluh, punya suluh, tapi tak jumpa datang daripada mana bunyi menangis tu. Tapi memang dekat sangat. Tak tahulah mana datangnya. Jadi disebabkan tu, mak dia sambunglah balik siram pokok bunga. Tengah-tengah siram, tiba-tiba mak dia rasa macam ada satu benda bergerak dekat kawasan belakang rumah. Mak dia cepat-cepat ambil lampu picit, suluh semula. Tiba-tiba mak dia nampak dekat kawasan rumah yang buang sampah tadi tu, dekat longkang tadi tu, buang sisa makanan tu kan. Dia nampak makhluk tu tengah tertonggeng-tonggeng kat situ. Bukan buat apa, dia tengah tertonggeng-tonggeng je sambil menangis-nangis. Waktu tu si mak ni tadi memang dah ketakutan, menjerit Allahu Akbar. Terus-terus dia berlari masuk dalam rumah. Orang pertama yang dikejut adalah si bapak lah. Minta bapak tengokkan apa benda yang ada kat keluar rumah tu. Selepas bapak dia diheret keluar rumah, jadi anak-anak pun tersedar dah kenapa mak tiba-tiba menjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut mak jatuh ke, jumpa ular ke apa kan. Jadi anak-anak pun bangun, yang si suami pun bangun. Mak dia bercerita lah, mak ada jumpa perempuan tertonggeng-tonggeng dekat belakang rumah tu. Jadi si anak-anak ni, apa kena-mengena mak perempuan tertonggeng-tonggeng dalam belakang rumah pukul 3 pagi. Dia buat apa mak? Bukan perempuan. Faham-faham lah, takkan mak nak cakap jerit-jerit kat sini pula. Dia kata, oh makcik rockers rupanya. Sebab mak dia tak adalah cakap kuat-kuat, kuntilanak. Tak adalah pukul 3 pagi lah mak nak sebut pun. Seram-seram juga. Jadi mak dia wakilkan nama hantu tu dengan nama perempuan.
Dia kata nampak tertonggeng-tonggeng kat situ. Jadi si ayah ni tadi, lain kali kalau nampak benda-benda macam tu, awak jerit Allahu Akbar. Tanyalah dengan benda tu. Tak tidur lagi, kecil. Duk tertonggeng-tonggeng kat belakang rumah orang. Hei, tak payah bang, dia kata. Tak akan ku tanya bang kalau macam tu. Sebab itu dia kata, saya kejut awak dan kejut anak-anak semua. Jadi meriahlah sikit rumah. Jadi pada hari itu, mak dia pun buatlah kuih macam biasa. Sebabnya tadi dah ketakutan, si ayahnya pun teman lah. Malam yang ketiga berlaku sekali lagi, bunyi perempuan menangis waktu mak dia tengah siram pokok bunga. Tapi pada waktu ni mak dia tak seorang-seorang. Mak dia dengan ayah dia sekali. Dia heretnya laki dia, tak kisahlah lakinya bangun kerja balik lewat ke apa, aku heret suami aku, dia kata. Dia heret, sama-samalah teman siram pokok bunga. Pada waktu tu terjadi lagi peristiwa. Ada orang tertonggeng-tonggeng dekat kawasan longkang, dekat rumah yang buang sisa makanan tadi. Jadi si suami isteri ni pun buat bodoh je lah. Ada suami kan kuat sikit lah, gagah sikit lah katanya. Jadi selepas siram pokok bunga, dibiarkan je lah benda tu tonggeng-tonggeng menangis sambil-sambil makan. Kali ni dia menangis, lepas tu dia makan. Nampaklah tangan dia ambil sisa-sisa makanan tu masukkan dalam mulut. Tu nangis lagi, agaknya sedap sangat lah. Oh sedapnya nangis. Alam aku tak ada benda ni, sedapnya. Agaknya lah kan. Jadi nangis-nangis. Jadi si emak ni tadi dengan suami dia buat bodoh je lah. Lantak lah. Dia kata, awak nak nangis-nangis, saya ada suami. Jadi dia pun lepas habis siram pokok bunga, pun masuklah kat dalam rumah. Sambunglah buat kuih. Itu malam ketiga. Tapi tak sempat malam keempat. Selepas habis-habis siang tu, lepas habis-habis jualan, waktu tu cuti, si emak ni tadi dengan ayahnya, dengan suaminya pergilah rumah jiran. Tanyalah sebenarnya apa yang berlaku. Kenapa awak buang sisa-sisa makanan dekat dalam rumah? Rupanya jiran dia mengalami satu peristiwa yang sangat pelik dan luar biasa. Mengikut kata jiran, mereka sekeluarga telah dihantui dengan seorang perempuan yang suka bergerak berjalan-jalan dalam rumah. Bentuknya memang tak lain tak bukan adalah makcik Rockers. Selama mereka tinggal dekat rumah tu tak pernah nampak benda tu melintas-lintas dalam rumah. Tapi sejak akhir-akhirnya nampak benda tu. Kadang-kadang tertenggek dekat dapur, kadang-kadang ada dekat siling rumah. Jadi mereka sekeluarga dalam keadaan ketakutan, pergilah panggil imam. Orang-orang alim kan, panggil imam, panggil ustaz, tanya sebenarnya apa benda tu. Jadi ustaz tu pun selepas buat sembahyang hajat, dia buat doa-doa, ustaz tu buat kesimpulan. Ustaz yang dipanggil tadi lah, buat kesimpulan benda tu sebenarnya adalah benda liar, bukanlah benda saka, dibela ataupun ada kaitan dengan keluarga tu. Memang tak ada kaitan. Benda tu liar. Dia datang ke rumah tu kerana ni pengajaran kerana keluarga ni suka buang sampah, terutama sisa-sisa makanan, dibiarkan dimasukkan dalam bekas-bekas yang ada di dalam rumah tu sebelum dibuang keluar. Sisa-sisa makanan tu dibiarkan dalam rumah dalam tempoh masa yang lama sampai menyebabkan bau tu keluar. Tujuan keluarga ni buat macam tu adalah sisa-sisa makanan tu dijadikan sebagai baja. Dengan kata lain, mereka memang sengaja simpan sisa makanan dalam rumah untuk dijadikan baja organik, dan baja itu akan digunakan untuk menyiram pokok-pokok kangkung yang ada dekat belakang rumah. Itu tujuannya mereka simpan sisa-sisa tu. Tapi mereka tak sangka dengan menyimpan sisa-sisa makanan dalam rumah menarik perhatian makhluk alam lain yang datang ke rumah tu dalam keadaan yang tak berapa nak kenyang dan cuba dapatkan makanan daripada keluarga tu. Jadi si ustaz ni tadi beritahu lebih baik buang sisa-sisa makanan tu dekat kawasan yang agak jauh daripada rumah dan buang dalam keadaan yang baik-baik. Tanam ke apa ke. Tapi keluarga ni dah dalam keadaan ketakutan. Setiap malam mereka akan buang sisa-sisa makanan dekat dalam dalam longkang yang ada dekat belakang rumah. Untuk mengelakkan daripada jiran tetangga sedar, sebab benda tu kalau jiran tetangga tahu dia akan jadi gaduh kan, takut longkang tu sumbat. Jadi untuk mengelakkan daripada jiran tetangga tahu, mereka membuang sisa-sisa makanan lebih kurang pukul 2 ke 3 pagi. Sebab itulah pada waktu tu si ibu ni tadi, si emak ni tadi nampak jiran-jiran tu buang. Jadi tujuan dia buang adalah untuk biarkan makhluk tu jangan ada dalam rumah.
Biar makhluk tu ada dekat luar rumah, tapi tak sangka pula makhluk tu datang lagi nangis-nangis sambil makan-makan kat situ. Jadi selepas diceritakan kenapa sebenarnya, apa benda punca segala ini terjadi, si ayah ni tadi, suami kepada si emak tadi beritahu, maksud ustaz tu, janganlah dibuang sisa-sisa makanan tu dalam keadaan yang tak elok, buangnya dalam keadaan terhormat lah, sebab itu makanan. Dan janganlah buang dekat belakang longkang tu, nanti kan makhluk tu datang, satu lagi kan longkang tu sumbat. Jadi bila dah tahu macam tu, orang tu pun minta maaf dengan keluarga, dengan jiran-jiran tetangga kalau longkang tersumbat. Dan sejak daripada itu mereka tak buang lagi makanan dekat longkang. Mereka buang dekat dalam beg plastik dan ditanam di kawasan belakang rumah dalam keadaan yang terhormat makanan-makanan tu. Sejak daripada tu tak ada lagi gangguan bunyi orang menangis ataupun perempuan yang tertonggeng-tonggeng makan dekat belakang rumah orang. Dan ini adalah pengajaran yang bagus untuk abang juga. Jangan simpan sisa makanan. Takut nanti ada benda yang datang makan. Cerita yang ketiga disampaikan oleh Kawi, berlaku dekat Brunei Darussalam. Dah lama abang tak dapat cerita daripada Brunei, tapi cerita kali ini adalah berkenaan dengan kem ketenteraan. Mengikut kata Kawi, kerajaan Brunei akan mengarahkan setiap daripada anak remaja mengikuti kem ketenteraan, dan kem ketenteraan tu dia akan lalui dalam satu tempoh masa. Dia tak berapa panjang sangatlah. Selalunya yang menyertainya adalah anak-anak remaja berumur di antara 16 tahun ke 17 tahun. Macam Kawi dan kawan-kawannya, mereka mengikuti kem ketenteraan tu dengan hati yang sangat gembira, sebab pada waktu tu kawan-kawan akan berkumpul daripada daerah yang berlainan dan boleh kenal dengan kawan baru, dan itu adalah satu benda yang sangat dinantikan dan sangat seronok. Sewaktu kem perkemahan, lupa beritahu, akademi yang dikatakan, yang dimaksudkan dalam cerita kali ini adalah terletak di satu kawasan dekat Brunei. Dekat kawasan tu ada 3 bangunan kayu, tiga-tiganya bangunan lama. Dan katanya akademi ketenteraan tu sudah pun dihapuskan, dah tak ada lagi dah dekat kawasan tu, dan digantikan dengan kawasan yang baru. Jadi pada waktu tu, Kawi sangat seronok mengikuti akademi ketenteraan. Selama dalam tempoh tu macam-macam aktiviti yang dia buat. Sampailah 2 hari sebelum mereka semua pulang ke rumah. Itu menjadi kebiasaan, setiap kali ada kem ketenteraan, 2 hari sebelum pulang ke rumah, setiap daripada ahli ataupun pelajar akan dibenarkan untuk buat apa-apa pun aktiviti. Tujuannya adalah untuk bersenang-senang biar ada kenangan. Jadi Kawi pun kata dia dengan kawan-kawan dia berpakat-pakat untuk pergi ke hutan waktu malam. Tujuannya adalah untuk menguji keberanian, dan pada masa yang sama seronok-seronok je lah pergi tengok hutan kat kawasan malam pada waktu tu. Nak kata takut, aku tidak jugalah. Sebabnya hutan ni tak adalah begitu menakutkan dan mereka pergi ramai-ramai. Jadi dia kata dekat dalam camp pada waktu tu ada 2 kumpulan pelajar, kumpulan pelatih. Satu kumpulan A, satu kumpulan B. Dan Kawi adalah kumpulan B. Kumpulan A tu dia kata dia tak kenal sangat lah. Gitu-gitu je lah. Hai, bye-bye je. Tapi masih lagi berkawan. Pada malam tu, yang pergi masuk ke hutan hanyalah kumpulan B. Kumpulan A semua buat aktiviti masing-masing. Dia orang tak bercampur lah pada malam tu. Dan mereka mendapat kebenaran daripada pihak pengurusan untuk masuk ke hutan pada malam tu. Pihak pengurusan beritahu kalau ada apa-apa emergency, kecemasan, cepat-cepat beritahu dengan pihak pengurusan. Jadi pada lebih kurang pukul 10 malam, Kawi dengan kawan-kawan dia pun masuklah kat dalam hutan. Hutan tu tak jauh sangat daripada tempat mereka kem ketenteraan tu. Masuk dekat dalam hutan tu dengan lampu picit, dengan pisau yang dibekalkan. Tak adalah takut sangat, dan keadaan hutan pada waktu malam sangat menarik, sunyi tapi sangat tenang. Dalam keadaan tenang-tenang tu, macam biasalah, kita kalau ada kawan-kawan mesti ada seorang yang mulut macam puaka. Dia pergi menjerit pada waktu tu. Dia jerit, "Hoi makcik rockers, kalau benar anda ada di sini, munculkanlah diri." Pang, kena lempang. Kau tahu tak, kau ada dekat dalam tengah hutan, kau sebut-sebut macam tu, nanti kan dia datang, kau juga yang takut. Yang menjerit ni namanya Hanif kalau tak silap abang.
Jadi kawi pun marah jugalah, kenapalah budak ni mulut macam ni, tahu tak kalau dicabar-cabar makhluk alam sebelah dia datang. Jadi lepas tu si Hanif ni gelak-gelak, dia kata takut sangat lah korang ni, jangan takut sangat, kita kalau benda tu datang kita kena berani, bila kita berani benda tu takut. Jadi bila dah dengar macam tu, dah diseru-seru macam tu, jadi keadaan dah jadi macam tak seronok lah. Takut sebab ada di antara mereka semua, bukanlah ada orang yang berani sangat, kan ada juga yang takut. Jadi lepas dah menjerit-jerit, nak panggil-panggil, menyeru-nyeru makhluk alam sebelah tu punya nama Makcik Rockers. Jadi Kawi dengan kawan-kawannya ambil keputusan untuk keluar daripada kawasan hutan tu. Pergi ke kawasan dia orang punya asrama lah, nak tidur, nak rehatkan badan. Jam menunjukkan lebih kurang pukul 11 lah macam tu. Tengah-tengah berjalan, tiba-tiba kerak bunyi macam tu. Rupanya apa nak cakap, seluar Hanif yang panggil duk menyeru-nyeru tadi kan, seluar Hanif terkoyak, dia punya tetas lah, dia punya dekat celah kelangkang tu. Jadi dia pun dalam keadaan malu-malu lah berjalan, kawan-kawan dia gelak lah. Tu kira kifarah lah tu, tadi duk menyeru-nyeru kan, sekarang seluar kau terabak, semua orang nampak benda yang terbang. Semua orang nampak benda yang aurat tu. Jadi dalam keadaan malu-malu, Hanif pun pergilah jalan, pun bersempoh-sempoh jalannya, pergilah sampailah dekat asrama. Bila dekat asrama tu, tanyalah dengan semua yang ada dekat asrama blok B tu, "Weh, ada tak jarum dengan benang? Aku nak jahit seluar ni koyak ni lah, seluar aku nak tidur malam ni." Tapi rupanya seorang pun tak ada yang bawa benang dengan jarum. Jadi diorang pun pergilah dekat blok A dengan harapan budak-budak blok A pun adalah bawa benang dengan jarum, tujuannya nak menjahit. Tapi bila diorang datang dekat blok A, satu blok A tu gelap. Rupanya budak-budak blok A pun ada buat aktiviti je tersendiri yang tidak diberitahu dengan budak-budak blok B. Tak ada masalah, diorang pun baliklah semula dekat blok B. Bila sampai dekat blok B, diorang pun berceritalah, berborak-borak tentang makhluk-makhluk alam sebelah, termasuk tentang macam mana Hanif tiba-tiba menjerit panggil Makcik Rockers. Sewaktu Hanif panggil Makcik Rockers tu, waktu diorang dalam perjalanan balik, ada di antara diorang yang nampak kelibat. Tapi diorang kata tak pasti sama ada kelibat tu adalah kelibat binatang ataupun kelibat Makcik Rockers. Sebab itulah selepas tu mereka bergegas balik ke asrama. Itulah puncanya. Bukanlah dia kata balik tu sebab si kawan ni tadi duk menyeru tu tak ada masalah. Cuma selepas diseru tu ada yang datang. Itu yang diorang datang, diorang bergegas balik. Jadi bila dah dengar-dengar cerita tu, sambil-sambil nak tunggu ni kawan-kawan daripada blok A tu balik. Sebab kawan-kawan blok A tu kalau dia balik daripada mana-mana pun, diorang akan melintas depan blok B. Jadi dengan kata lain, memang tahu budak-budak blok A balik. Selang lebih kurang setengah jam, tiba-tiba dengarlah tapak kaki orang, ramailah, seolah-olah macam bergerak melintasi asrama diorang. Dan pada waktu tu kata Kawi, dia memang nampak ramai kawan-kawannya daripada blok A bergerak balik ke blok diorang. Wah, kawan-kawan blok A dah datang. Jadi jomlah, tunggu kejap lagi, bila diorang masuk asrama, kita pergi tanya diorang, ada tak bawa benang dan juga jarum untuk diorang jahit seluar, Hanif jahit seluar. Jadi selepas habis lebih kurang 10 minit dan nampak macam semua pelatih-pelatih blok A dah masuk dekat dalam blok dia, Hanif dengan Kawi pun bergegaslah turun daripada blok B dan pergi ke blok A. Tujuan nak cari tadilah benang dan juga jarum. Bila sampai dekat blok A, satu blok A tu gelap. Mana budak-budak tadi? Belum sempat nak jawab, si Hanif dah berlari macam lipas kudung balik ke blok B. Lepas tu Kawi pun tak tinggal lah kan. Dah tengok Hanif macam tu, macam lipas kudung berlari, dia pun berlari samalah. Bila sampai dekat dalam asrama B tu, dia dalam keadaan tercungap-cungap. Si kawan-kawan ni bertanya, kenapa pula kau tercungap? Kata tadi nak pergi pinjam benang dengan juga jarum. Dia kata, "Wih, kau nampak tak tadi? Ada kawan-kawan dekat blok A balik tadi." Jadi semua mengakulah, nampak diorang kan ada dekat blok. Kita orang dah pergi blok A, tak ada orang weh. Jadi diorang pun turun lah ramai-ramai. Bila turun pergi kat blok A, memang betul tak ada seorang pun. Padahal tadi memang diorang nampak ramai-ramai melintas blok B balik ke blok A. Tapi kali ini memang tak ada satu pun orang dekat blok A. Mana diorang pergi? Tak tahu. Jadi diorang pun balik semua dekat blok B. Dah masing-masing ketakutan. Walaupun dalam keadaan katil, kedudukan ni macam dom panjang kan, ramai dalam satu bilik tu, lebih kurang 20 orang, masing-masing muka dah pucat lesi, masing-masing tarik selimut, tutup lampu, tidur, buat-buat tidur.
Kawi pada waktu tu dia kata dia dah mula rasa ketakutan yang keterlaluan. Sampaikan pada malam tu dia tak boleh tidur. Walaupun dia kejam mata dia tak boleh tidur. Sepanjang malam daripada pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi Kawi tak boleh tidur. Dia dengar semuanya apa yang berlaku pada malam tu. Mula-mula dia dengar macam ada satu benda jatuh dekat bumbung. Lepas tu dia dengar macam ada benda berseret dekat luar rumah, luar asrama. Bunyi tu macam bunyi kain yang berseret. Lepas tu dengar bunyi macam ada orang menangis dekat hujung blok. Lepas tu dia dengar lagi bunyi yang paling menyeramkan, dia kata bunyi benda bercakaran dekat bawah tempat asrama dia orang. Asrama dia orang blok B tu dibuat daripada kayu dan kedudukannya agak tinggi sedikit daripada tanah. Dengan kata lain dia ada kolong dekat bawah tu. Dengar macam ada benda berkeruk-keruk, macam ada rimau mengeruk dekat bawah kolong tu. Dah ketakutan, semalaman dia tak boleh tidur. Dengar pula bunyi orang menangis kat luar rumah, menjerit-jerit. Kedudukannya menangis tu dekat atas pokok. Dekat pokok, dekat kawasan tu ada satu pokok yang tinggi, pokok kekabu. Kat situlah bunyi menangis. Mana ada manusia nak panjang pokok kekabu tu, nak panjat? Memang tak lah. Kalau nak buat prank pun kan. Dia kata sepanjang malam macam-macam dia dengar. Mujurlah besok adalah hari terakhir sebelum dia orang semua balik. Dia kata sepanjang malam sampai dia dengar azan subuh, barulah semua benda tu dah tak ada bunyi lagi dah. Tapi dia kata cukup menakutkan dengan bunyi menangis, dengan bunyi harimau bercakaran, bunyi macam ada benda jatuh dekat bumbung. Bila dia tanya dengan kawan-kawan dia, checkmate, semua dengar. Semua rupanya malam tu tak tidur. Semuanya mata cemerlang semua. Ketakutan. Dengar setiap apa yang diorang alami. Yang diorang dengar tu, diorang semua dengar. Bukan seorang-seorang dengar. Jadi dengan kata lain, Kawi kata dia bukan berangan. Bukan berhalusinasi. Dia betul-betul menghadapi situasi satu malam. Jangan salah panggil. Takut yang dipanggil tu betul-betul datang. Dia tak nak balik. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang Abang sampaikan. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil bersantai-santai, minum-minum petang. Jadi sebelum Abang tamatkan cerita, macam biasa Abang nak sampaikan beberapa ucapan hari jadi dan juga Al-Fatihah. Moga-moga menjadi kenangan. Ucapan hari jadi yang pertama datangnya daripada seorang suami yang bernama Azizan. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat isterinya yang bernama Hanis Hazikah, yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 10, genap umur 25 tahun. Jadi dia kata, selamat hari jadi buat isteri tercinta. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Terima kasih menjadi isteri yang baik untuk dirinya. Ucapan yang kedua datangnya daripada Kak Z. Dia minta kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat sepupunya yang bernama Faizal Reza yang meninggal pada Jumaat yang lepas. Orang yang meninggal hari Jumaat ni Abang yakin orang baik-baik. Orang yang sentiasa mendapat rahmat Allah insya-Allah. Dan dia minta kita semua hadiahkan Al-Fatihah. Semoga almarhum ditempatkan bersama orang-orang yang beriman di taman-taman syurga. Al-Fatihah. Ucapan hari jadi yang ketiga datangnya daripada seorang bonda yang bernama Halijah. Dia kata, minta abang sampaikan selamat hari jadi ucapannya buat anak-anaknya. Yang pertama, dia kata minta selamat hari jadi dia ucapkan buat kakak. Dia panggil kakak. Yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 9, genap umur 9 tahun. Dan yang kedua adalah selamat hari jadi buat si adik pula, yang jatuhnya pada 25 hari bulan 10, genap 6 tahun. Dia kata selamat hari jadi. Daripada abang lain juga selamat hari jadi buat kakak dengan adik. Terima kasih sangat-sangat kakak dengan adik tengok cerita-cerita daripada pakcik. Moga-moga ceritanya menghiburkan. Nanti dah besar-besar nanti bolehlah jadi kenangan. Ingat tak dulu masa kecil-kecil kita ada tengok seorang pakcik cerita dekat YouTube. Beria kalau cerita macam mantu tu nak keluar daripada skrin. Beranganlah kan. Dan selamat hari jadi juga daripada pakcik buat kalian berdua. Semoga Allah memberikan masa depan yang cemerlang buat kakak dan juga dengan adik. Dan juga untuk diri sendiri, kata Halijah untuk diri sendiri yang mana hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 10, genap 34 tahun. Dan daripada abang di SPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Halijah. Semoga sentiasa dirahmati Allah dan semoga bahagia dalam satu keluarga yang besar. Amin ya rabbal alamin.
Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada kakak adik manis. Dia minta ucapan hari jadi ini ditujukan buat bondanya yang mana hari jadi jatuh pada 12 hari bulan 10 genap 45 tahun. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat bonda, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada seorang anak yang bernama Nur Zulita. Dia nak ucapkan hari jadi juga buat bondanya yang bernama Hafsah Abdul Majid, yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 10 dengan ucapan selamat hari jadi buat bonda, semoga Allah panjangkan umur, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan urusan dan sentiasa dirahmati Allah dunia dan di akhirat. Dan ucapan hari jadi yang terakhir daripada JSPL dan juga abang tujukan buat Hafizuddin Ahmad Ridwan dengan ucapan selamat hari jadi buat Hafizuddin, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat, yang mana hari jadi Hafizuddin jatuh pada 8 hari bulan 10 yang lepas. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga-moga menjadi iktibar dan juga pengajaran dan juga hiburan untuk kita semua. Pada sesiapa yang nak beli sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, masih lagi abang jual dan abang letakkan dekat link di bawah setiap video. Jadi bolehlah rasa resepi-resepi yang abang bukanlah abang hasilkan, yang abang jualkan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.